Baik, tadi apa yang saya janjikan berkenaan dengan membumikan teknologi penjujukan dalam masyarakat. Dia sebenarnya dalam pengajian tinggi di Malaysia ni, Sulam merupakan jenama bagi satu inisiatif bertaraf nasional dengan aspirasi untuk memperkayakan pengalaman pembelajaran pelajar dengan memberi impak atau manfaat kepada komuniti. Persoalannya, Sulam membumikan teknologi penjujukan dalam masyarakat ini. Apakah ia? Kita akan bersama dengan dua orang tetamu, iaitu Profesor Teknologis Dr. Muhammad Rusli Muhammad, Timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar dan Alumni yang menjalankan fungsi sebagai Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Pahang UMP, dan bersama kita lagi Teknologis Dr. Hajar Fauzan Ahmad, Pensyarah Kanan Fakulti Sains dan Teknologi Industri Universiti Malaysia Pahang UMP juga. Assalamualaikum keduanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya pun nak tahu juga apa maksudnya membumikan teknologi penjujukan dalam masyarakat. Pertama-tama, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Syairul dan juga Lensa IPT kerana menjemput UMP kali ini berkongsi sedikit inisiatif yang dilaksanakan di UMP. Secara umumnya tajuk yang kalau ditanya oleh Tuan Syairul tadi, membumikan teknologi. Okay? Membumikan teknologi. Secara umumnya kalau kita tengok moto UMP adalah teknologi untuk masyarakat. Okey. Jadi secara umumnya UMP very serius dengan sokongan daripada lembaga pengarah universiti dan juga pengurusan universiti, very serius untuk kita memberi impak kepada masyarakat. Jadi dalam konteks ini membumikan itu adalah merujuk kepada seolah-olah menghijaukan, maknanya aktiviti pelajar itu sendiri dan juga komuniti dalam universiti untuk menghijau, maknanya seolah-olah sentiasa aktif untuk menyumbang kepada masyarakat. Itu secara umumnya lah untuk membumikan. Dan Sulam itu satu aktiviti yang kita buat secara terancang by design di dalam kurikulum universiti untuk kita jadikan satu suntikan untuk pelajar menyumbang kepada masyarakat. Jadi secara ringkas, Doktor, yang Sulam ini apa pendekatan yang boleh kita terangkan kepada penonton juga, secara senang faham lah kita kata. Mungkin Sulam ni sudah banyak kali diberkatakan, namun kepada mereka yang kurang faham, apa bahasa mudah untuk kita sampaikan kepada mereka? Okay, terima kasih Syai untuk soalan tersebut. Sulam basically adalah kita cuba membawa pendidikan bilik kelas, di mana pelajar-pelajar kita bawa pelajar-pelajar kita ke sekolah untuk dia berkongsi dengan masyarakat lah tentang apa yang dia belajar. Jadi macam saya mengajar subjek penjujukan, jadi saya nak pelajar-pelajar saya dia pergi ke sekolah dan dia cerita tentang penjujukan kepada para pelajar. Baik. Mungkin pendekatan di setiap universiti itu berbeza, namun matlamatnya juga sama, memberi kesan kepada pelajar dan juga memberi impak kepada komuniti. Mungkin apa pendekatan ini boleh memberi impak kepada masa depan, Prof? Okey, kalau kita tengok projek komuniti ini bukan perkara baru. Betul. Dan Sulam ni juga bukan UMP sahaja yang menjalankan program universiti lain namanya. Sama, maknanya di bawah inisiatif di bawah KPT, Sulam tu adalah Service Learning Malaysia Universities untuk for societies. Secara umumnya kita just sekadar berkongsi apa yang dilaksanakan oleh fakulti Dr. Fauzan di sini untuk kita membantu masyarakat, pelajar-pelajar di dalam bidang. Maknanya sebagai contoh, kalau kita tengok, kalau kita relatekan dengan hasrat Yang Amat Berhormat PM Madani sendiri kan. Madani itu adalah ihsan, di hujung itu adalah ihsan. Betul. Ihsan itu sendiri adalah belas kasihan. Dan kalau kita tengok dalam hadis juga mengatakan sebaik mana manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Jadi dalam konteks ni dan hasrat amanat YBM KPT juga adalah memanusiakan manusia. Jadi memanusiakan manusia itu kalau dia just sekadar belajar dalam kuliah tanpa memberi impak kepada masyarakat, dia tidak menjadi memanusiakan manusia. Betul. Jadi that's why hasrat tu menjadi lebih cantik sama dengan amanat yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Yang Berhormat Menteri KPT untuk
memastikan pelajar-pelajar mendapat essential skill. Kalau dulu kita bincang soft skill dan sebagainya, sekarang ni kita guna term essential skill. Essential skill untuk pelajar tu dia ada ilmu dan ilmu tu dia menyumbang kepada masyarakat. Itu yang kita hasratkan melalui program Sulam lah. Essential skill itu kita nak kupas lebih lanjut nanti, tapi kita nak dengar dulu cerita berkenaan dengan Sulam di bawah program Sulam UMP yang berjaya memberi pendedahan buat pelajar tentang kepentingan mikrob dalam industri bioteknologi. Mungkin Doktor boleh terangkan sikit? Okey. Kita tahu 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu COVID melanda kan Malaysia dan seluruh dunia. Pada waktu itu kita nampak dalam satu dimensi bahawa mikrob tu sebenarnya dia akan memberi kesan yang buruk, penyakit kepada manusia semua kan. Tapi setahun yang lalu bila saya design this project, this kursus untuk pelajar, sebenarnya saya nak membangkitkan rasa kesedaran kepada pelajar bahawa mikrob tu bukan saja boleh mendatangkan penyakit, tapi dia juga ada banyak kepentingan yang lain. Kita tengok pada COVID dulu kan, masa COVID dulu kita tahu ada COVID, tapi dalam masa sama ada gardenia. So kita tahu gardenia sebenarnya muncul disebabkan ada yeast yang kita guna untuk kita buat roti. So kita kat situ kita nampak ada ni kan. Jadi bila saya subjek microbiogenic ni dan untuk Sulam ni, sebenarnya saya cuba terapkan bahawa mikrob tu ada di sekeliling kita dan dia sangat bermanfaat kepada kita lah. Jadi untuk Sulam yang kita membuat di MRSM Kuantan pada baru-baru ini, kita sediakan banyak-banyak booth kecil, di mana setiap booth tu dia ada instruktor lah, terdiri daripada pensyarah-pensyarah daripada Fakulti Sains. Adalah booth roti, kita cerita macam mana buat roti pada waktu itu, macam mana buat bioplastik, macam mana buat yogurt. Jadi daripada situ kita nampak peranan mikrob itu sangat penting dalam penghasilan produk-produk bioteknologi, dalam aplikasi bioteknologi lah. Itu mungkin satu daripada program ataupun hasrat daripada UMP sendiri, mungkin di bawah fakulti doktor sendiri. Mungkin secara keseluruhan di UMP, adakah program-program sebegini yang akan diberi sokongan penuh, ataupun ada program-program lain yang mungkin seakan-akan sama akan diberi perincian lebih kepada UMP sendiri? Seperti mana yang saya nyatakan tadi, moto UMP sendiri adalah teknologi untuk masyarakat. Betul. Jadi memang komitmen UMP untuk memberi sumbangan kepada masyarakat. Dan melalui program Sulam ni, secara umumnya kursus berkredit dan pelajar buat community service. Kalau sebelum ni just ada aktiviti community service, tapi tidak dihubungkan dengan kursus. Jadi dalam konteks Sulam ini sendiri, kursus seperti mana yang dinyatakan oleh Dr. Fauzan, maknanya menyumbang kepada masyarakat dan pelajar mengaplikasikan ilmu itu sendiri. Di UMP kita melalui komitmen itu adalah di bawah higher academic, tapi kita tak nak program tu yang berstruktur di dalam akademik tidak ditranslatekan oleh higher pelajar. Jadi secara umumnya di bawah akademik itu adalah program berstruktur untuk menyerapkan pelajar by design. Tetapi secara organik kita juga menyerapkan pelajar di bawah higher pelajar. Jadi pelajar buat community service melalui aktiviti-aktiviti untuk membentuk experiential learning, social learning dan sebagainya. Jadi secara umumnya, secara holistik, UMP bukan bekerja secara silo, akademik, HEPA dan sebagainya, tapi secara collectively kita bekerjasama untuk membentuk pelajar secara by design melalui struktur-struktur kurikulum, tapi melalui HEPA adalah secara organik. Pelajar menyumbang kepada komuniti itu sendiri, yang memberi impak kepada masyarakat. Banyak besar tanggungjawab sebagai TNC Higher Pelajar ni sebenarnya. Tak kena tengok satu persatu. Tapi kalau kita difahamkan macam baru-baru ni di bawah program doktor sendiri ada satu kolaborasi bersama dengan program bersama dengan sekolah baru-baru ini, dan kita tahu juga, difahamkan juga berkenaan dengan UMP mempunyai kepakaran dalam penyelidikan yang bertaraf antarabangsa. Jadi apa komen doktor berkenaan itu? Betul, Alhamdulillah, dan sekarang pun kita masih bekerjasama dengan konsortium penyelidikan tersebut. Konsortium penyelidikan ni bermaksud saintis-saintis daripada seluruh dunia bergabung untuk menyelesaikan masalah tentang COVID lah. Fasa pertama kita menemui sebanyak 23 jin daripada genom manusia, yang mana jika individu tersebut mempunyai genom tersebut, dia menyebabkan keparahannya. Inilah kita tahu ada COVID
stage 2, 3 and 4 semua tu kan. So kalau dia ada genom-genom tu dia akan ni lah. Dan sekarang ni kita juga bekerjasama dengan tim yang sama. Kita tengah lepas COVID, sekarang dia ada long COVID, maksudnya gejala-gejala lepas COVID pula. Itu memang kita ni lah. Tapi itu dia ni lah, di UMP juga kita pun ada buat research yang berkaitan dengan penunjukan genom jugalah sebenarnya. Jadi kalau itu di peringkat sulam, mungkin apa antara harapan Prof sendiri berkenaan dengan ialah penyelidikan di bawah UMP dan juga yang boleh berkait dengan program sulam itu sendiri, Prof? Kita bersyukurlah, alhamdulillah, kita ada penyelidik dan pensyarah yang very committed untuk menyumbangkan kepada masyarakat. Maknanya bukan buat penyelidikan dan hanya berada dalam lab. Tapi penyelidikan seperti yang dijalankan oleh Dr. Fauzan dan sebagainya boleh dibawa kepada masyarakat dan digunakan oleh masyarakat. Jadi itu yang dihasratkan oleh amanat YBM di dalam hasrat beliau, di mana pensyarah memberi impak kepada masyarakat untuk kesejahteraan seperti mana yang dihasratkan oleh YBM dalam madani itu sendiri. itu adalah untuk sejahtera dan seperti mana tajuk kita tadi membumikan adalah kelestarian. So dan M tu adalah mampan kan, mampan. Betul. Jadi kita tak naklah program ni menjadi program yang sekali saja tapi tidak lestari. Jadi kita mengharapkan program-program seperti ini dengan adanya penyelidik-penyelidik seperti Dr. Fauzan dan sebagainya, dia akan berterusan untuk menyumbang kepada masyarakat dan sebagainya lah. Bila Prof kupas satu persatu Madani itu, saya rasa macam bercakap dengan Perdana Menteri. Kursi ni juga, studio ni juga yang pernah diduduk oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Terima kasih. Sebenarnya kita nak ucapkan kepada tetamu kita berdua, Profesor Teknologis Dr. Muhammad Rusli Muhammad, Timbalan Chancellor Haiba Pelajar dan Alumni UMP, dan juga Teknologis Dr. Hajar Fauzan Ahmad, Pensyarah Kanan Fakulti Sains dan Teknologi Industri Universiti Malaysia Pahang, kerana sudi bersama kita pada hari ini. Bercerita berkenaan dengan membumikan teknologi penunjukan dalam masyarakat. Saya harap soalan saya tadi sudah pun jelas, saya dah faham. Mungkin anda semua sudah faham apa yang ingin dimaksudkan dengan membumikan teknologi. InsyaAllah Sulam ini akan terus membawa manfaat kepada masyarakat dan juga membawa impak kepada pelajar satu harian. Terima kasih kita ucapkan kepada anda penonton yang saya hormati. Kita ada satu lagi slot, anda jangan ke mana-mana kerana satu slot yang terakhir kita akan bawakan anda terkesima. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini.